Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam hadis Al-Hadis As-Sani Hurmatul Muslim. Mana perkara yang perlu dipelihara oleh seseorang Muslim. Hadisnya berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من صلى صلاتنا واستقبل كبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ولا تغفر الله في ذمته. رواه البخاري. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana, siapa yang salat seperti salat kita ini, salat fardu, wastaqbala kiblatana, dan mengikut kiblat yang kita ikut, iaitu Al-Kaabah, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kita, iaitu memakan sembelihan orang Islam, fadzalikal muslim, maka itulah dia orang Islam, alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih, yang baginya itu perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga perlindungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tughfirullaha fi dhimmatihi, maka janganlah kamu mengkhianati perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Riwayat Bukhari. Baik, kita tengok pertama kepada ma'anil mufradat dalam hadis. Pertama, makna kiblatana. Kiblatana yang makna kiblah al-makhsusah bil muslimin, ataupun tulis Ka'bah al-Ka'bah al-musyrifah, ataupun Ka'bah pun boleh juga, ada dikira mafhum lah tu. Yang kedua, zimmatullah. Zimmatullah yang makna amanullah, amanullah wa rasulihi au ahduhuma, keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, ataupun perjanjian apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala kepada seorang itu. Fala tukhfirullah, ay la tahunullah, janganlah kamu mengkhianati, la tauduru, jangan kamu wadara, yang mana tidak menepati janji, janganlah kamu tidak menepati janji. Wala tangkudu, sama juga tangkudu, mana jangan kamu leraikan janji itu. Okey, dari segi makna kalimat. Rad min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana, ayu shalla salatana al-ma'rufah al-mutadamminah al-iqrar bisyahadatain. Jadi solat seperti mana solat kita, solat yang dikenal ma'ruf, mutadamminah tu yang mengandungi ikrar, mengandungi penyaksian terhadap syahadah itu. Kalau kamu nak buat ayat man shalla salatul mafruḍah, man shalla salatal mafruḍah, man shalla salatal mafruḍah fiha ikrar bisyahadatain pun boleh juga. Kemudian lahu dhimmatullah, apa makna lahu dhimmatullah? Lil muslim amanullah wa ahdihi wa la tustabahu hurmatuhu. Bagi orang muslim itu ada keamanan janji Allah Ta'ala ke atasnya, wala tustabah, oleh itu jangan dilanggar, jangan dileraikan janji itu, hurmatuhu. Fala tughfirullah, la takhunullah, wala rasulihi bitadhi' haqqul muslim al-mawsuf. Jangan kamu khianati Allah dan juga Rasulnya dengan mensia-siakan hak orang muslim itu. Yang dimaksudkan hak dia apa tadi? Tiga tu lah yang utamanya, iaitu pertama tadi solat fardu, kemudian menghadap kiblat, dan juga memakan sembelihan sesama Islam. Yang berikutnya kita lihat kepada mabahis al-arabiyah. Dalam hadis ni ada mauqi'ul i'rab saja, iaitu fadzalika, maksudnya dzalika itu adalah mubtada', fadzalika al-muslim, muslim adalah khabar, dhimmatullah mubtada' muakhar, lahu khabar muqaddam.
Baik. Kemudian kita tengok kenapa as-sababu. Kenapa Nabi sebut, apakah sebab Nabi berkata sedemikian? Dzikru istiqbal kiblah ba'da salah. Kenapa Nabi menyebut istiqbal kiblah itu selepas Nabi sebut tentang man shalla salatana, tentang solat. Solat fardu tu. Jawapannya ista'ziman wa ihtimaman bisya'ni, sebagai mengagungkan dan juga mengambil berat terhadap peri pentingnya istiqbal kiblah itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam atafa wastaqbal kiblah, atafa istiqbal kiblah dan juga aklu dhabihatana tu ala salah. Kenapa Nabi meletakkan istiqbal kiblah dan juga aklu dhabihah tu selepas cerita pasal solat? Kerana pertama, li'anna al-yahud bima tahawalat al-qiblah syakkaku, kerana orang Yahudi ketika mana berlakunya perubahan kiblat, mereka telah menimbulkan keraguan, betul ke Islam ni dah betulkan kiblat? Kan dia sama kiblat dengan kita dulu dekat Baitul Muqaddis. Dia mula menimbulkan keraguan. Sebab biasa kedengkian mereka itu. Okey, yang kedua, ya annal yahud yamtani'una min akli dhabihatil muslimin, kerana orang Yahudi ni mereka tidak mahu, mereka melarang daripada memakan sembelihan orang Islam. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni mereka beranggapan mereka lah manusia yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan memandang semua orang lain adalah orang yang hina. Dalam buku, dalam kitab mereka menganggap bahawa orang manusia lain selain daripada Yahudi ni semua dia taraf dia macam anjing. Jadi sebab itu mereka tidak makan sembelihan orang Islam, mereka hanya makan sembelihan orang Yahudi saja. Dan yang ketiga, likai lam yunazi'ul muslimin fi amril qiblah walam yamtani'un min akli dhabihatil muslimin, supaya orang Islam tidak yunazi', tidak bersalah sangka, supaya orang Islam tidak bergaduh, dalam urusan pertukaran kiblat seperti mana yang telah dibuat oleh orang Yahudi. Dia dah usahakan supaya orang Islam ini berpecah. Walam yamtani'una min akli dhabihil muslim, dan supaya orang Islam tidak melarang daripada memakan sembelihan orang sesama Islam, dengan sebab terpengaruh dengan propaganda orang-orang Yahudi tadi. Okey. Baik, yang berikutnya kita lihat kepada sababu qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzikru zimmati rasulihi ba'da dzikri zimmatullah fi qawlihi alladzi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulihi. Kenapa Nabi menyebutkan zimmatu rasulihi selepas Nabi menyebutkan zimmatullah dalam kata-katanya alladzi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulihi? Rupanya ta'kidan wa isy'aran bi anna kullu minhuma maqsud, menguatkan dan supaya merasakan bahawa kedua-duanya sama penting. Yang kedua, iktifa biqauli sallallahu alaihi wasallam zimmatullah duna rasulih. Lam yazkur Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimah wa rasulih ba'da qawlihi fala tughfirullaha fi zimmatihi. Di hujung hadis Nabi sebut fala tughfirullaha fi zimmatihi. Kenapa Nabi tak sebut fala tughfirullah fi zimmatihi wa rasulih? Jawapannya listilzam adamu ihfar zimmatullah adamu ihfar zimmat rasulih. Kerana nak menunjukkan bahawa selaras, sama, bila mana orang tu adamu ihfar zimmatullah, bila seorang itu tidak melanggar, tidak mengkhianati janji Allah Ta'ala itu, maka dia juga adamu ihfar zimmat rasulih, dia juga tidak melanggar janji dengan Rasulnya. Berikutnya kita lihat pula kepada syiar, disebut sebagai syiarul Islam, atau kita kata syiar Islam. Dalam hadis disebutkan tentang 3 syiar Islam. Pertama, iqamatus solah, istiqbalul kiblah, aklu dhabahil muslimin. Jadi ketiga-tiga ini merupakan syiar bagi seseorang Muslim.
al-amru al-mutarattab min anna lil muslim dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Apakah kesan apabila seorang muslim itu disebutkan baginya zimmatullah wa zimmatu rasulih. Al-awwal la tustabah hurmatuhu, tidak boleh dilanggar dilanggar perjanjiannya tadi. Keamanan yang telah dijanjikannya tidak boleh dikhianati. Kemudian la tanqudu ahdallah fihi, jangan dikhianati janji Allah kepadanya. Wa laysa li ahadin ay yahkuma alaihi bil kufri illa bidalilin qati', dan sama sekali seorang itu tidak boleh, seorang lain tidak boleh menghukumkan seorang yang melakukan tiga-tiga perkara tadi ataupun seorang muslim itu dengan kufur. Tidak boleh seseorang pun menyatakan seseorang muslim itu kufur ataupun kafir illa bidalilin qati', melainkan dengan bila adanya dalil yang pasti, atau bukti yang pasti mengatakan seorang itu telah menjadi kafir. Kemudian kita lihat kepada pembahasan berikutnya. Ara'ul ulama fi istiqbal kiblat, pandangan para ulama dalam hukum menghadap kiblat. Al-awwal Syafi'i rahimahullah, wajib aini lil qadir yakinan fil qurbi dhannan fil bu'di bis sadri wa bil wajhi. Bagi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan wajib aini. Maksudnya wajib seorang itu menghadap ainul qiblah. Aini merujuk kepada ainul qiblah lil qadir, bagi orang yang mampu. Yaqinan fil qurbi, kerana dia yakin bila dia berada dalam keadaan dekat. Pergi ke Masjidil Haram, nampak kiblat, maka itu dia mesti ainul qiblah. Dia menghadap kiblat tu mesti ainul qiblah itu nampak betul. Zannan fil bu'di, kalau dia berada dalam keadaan jauh, dia mesti zan, mesti ada sangkaan, rasa betul tepat dia arah ni. Mesti menghadapkan muka dan juga dadanya ke arah ainul kiblah, mengarah kepada kiblat tu betul-betul, Kaabah tu betul-betul. Imam Hanafi menyatakan wajib ammah fil bu'di istiqbal jihah la al-ain. Kata Hanafi wajib dia wajib am, wajib secara umum bila seorang itu berada jauh. Fil bu'di istiqbal al-jihah, bila dalam keadaan jauh menghadap ke arah kiblat al-jihah, di sudut arah sahaja, bukannya ainul kiblah. Yang ketiga jumhur, pandangan jumhur menyatakan wajib istiqbal al-jihah la al-ain, mesti diadap ke arah jihah, bukannya ainul kiblah itu sendiri. Yang berikutnya kita lihat kepada ahwal tajuzu solah biduni istiqbal kiblah. Keadaan yang mengharuskan seorang itu solat tanpa menghadap kiblat. Al-awwal fi syiddatil khawf, dalam keadaannya syiddatul khawf, maksudnya kata tengah berperang. Tengah berperang dengan senjata, tiba-tiba bila kita tengah nak solat ada musuh, masa ketika itu kita boleh berjalan, berlari bawa senjata itu. Itu fi syiddatul khawf. Yang kedua fi nafilah fi safar, dalam keadaan solat sunat ketika musafir. Ketika musafir kita boleh solat sunat tanpa menghadap kiblat. Contohnya naik bas, tengah-tengah naik bas nak solat duha, boleh solat duha dekat atas bas, solatlah macam tu, duduk dalam keadaan duduk tadi. Sebab Nabi SAW ketika musafir, Nabi solat sunat di atas unta. Bila masuk waktu, barulah Nabi turun di atas padang pasir itu dan Nabi solat fardu. Dan yang ketiga lil ajizi kal marid atau mahbus bi uzrin, bagi orang yang lemah ataupun seperti orang yang sakit, ataupun al mahbus, ataupun orang yang dipenjarakan. Maka dengan sebab mereka itu ajiz dan juga uzrin, maka mereka itu diharuskan solat tanpa menghadap kepada kiblat. Salatul ajiz ala hasabi ahwalihim wa yu'idu. Kata Imam Syafi'i, orang yang ajiz itu, orang yang lemah tadi,
dia boleh bersolat mengikut keadaan dia. Wa yu'idu, dan hendaklah diulang. Okey. Wa yu'idu tadi hendaklah diulang, maksudnya bagi orang yang ajiz, orang yang tidak mampu menunaikannya. Contohnya dengan sebab mahbus tadi, dia tak ada wuduk, maka dia kenalah ulang balik. Tapi kalau orang yang sakit, solat dalam keadaan sakit, duduk atau berbaring semua tu, tu tidak perlu diulang. Okey. Jadi itu sahaja untuk pembahasan hadis pada kali ini. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.